Bertemu lagi dalam DBKK TV Online minggu ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nusrah Hanazaki. Dalam usaha bersama memutuskan rantaian pandemik COVID-19, DBKK giat mengadakan operasi bersepadu pematuhan SOP bagi premis-premis perniagaan di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Operasi bersepadu telah diadakan pada 12 Ogos 2020 di premis perniagaan kawasan Lintas Luyang bagi tujuan memastikan para peniaga menjalankan perniagaan mereka berdasarkan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Sepanjang pemeriksaan tersebut, kesemua premis adalah mematuhi SOP dan memberikan kerjasama yang baik kepada pihak berkuasa. Operasi bersepadu ini telah dilaksanakan bersama dengan Jabatan Pelesenan DBKK, Jabatan Penguatkuasaan DBKK, Unit Command Inspektorat DBKK dan Polis Diraja Malaysia. Inovasi atau pembaharuan kini sudah menjadi tanda aras global yang mendorong kepada keupayaan penciptaan idea dan inisiatif strategik yang baharu, unik dan bermanfaat sekaligus berfungsi sebagai pembangkit pembangunan sesuatu bidang. Dalam mencapai tahap kreativiti yang berkualiti, penghasilan inovasi secara berterusan dan berimpak tinggi diyakini berupaya meningkatkan kecekapan sesuatu proses serta penyampaian perkhidmatan. Saya orang Sabah dan ada 6 inovasi yang telah saya buat dan saya dapat buktikan yang kita ini sebenarnya kreatif dan kita dapat menghasilkan inovasi. Jadi harapan dan dorongan saya kepada pihak DBKK khusus melalui Jabatan Penyelidikan dan Inovasi boleh menghasilkan inovasi-inovasi yang berguna menyelesaikan masalah bukan hanya dalam DBKK tetapi kepada masyarakat di Kota Kinabalu ini. Oke, program hari ini adalah berkaitan dengan bicara inovasi yang pada setiap tahun memang kita adakan, tapi ini merupakan yang pertama dalam tahun 2020 selepas COVID lah. Oke, tujuan program ini adalah untuk menyemarakkan lagi pembudayaan inovasi dalam sektor perkhidmatan di DBKK. Kita tahu kita mempunyai jawatan kuasa induk inovasi yang dipengurusikan oleh Ketua Pengarah. Di bawah Ketua Pengarah itu mempunyai timbalan-timbalan Ketua Pengarah. Dan kita mengharapkan supaya budaya inovasi ini diteruskan, dibawa ke peringkat jabatan, dibawa ke peringkat sektor. Saya percaya setiap jabatan mempunyai penambahbaikan tertentu. Memandu visi ke arah persekitaran landscape yang berkualiti, mampan dan beridentitikan Sabah di Bandaraya Kota Kinabalu. Segmen khas DBKK TV Online kali ini membawa anda mengenali peranan Jabatan Landscape DBKK. Diketuai oleh Encik Robert Lipon, jabatan ini mempunyai seramai 303 orang anggota. Sama-sama kita saksikan segmen khas ini. Jabatan Landscape telah ditubuhkan pada tahun 2004, yang mana sebelumnya jabatan ini hanya sebuah bahagian di bawah Jabatan Perancangan Bandaraya DBKK. Dalam memastikan pembangunan landscape yang terancang serta perkhidmatan yang efisien dan mesra insan, jabatan ini mempunyai 6 bahagian utama. Jabatan Landscape adalah salah satu jabatan yang diletakkan di bawah sektor operasi dalam organisasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Antara fungsi utama jabatan ini adalah seperti pemangkasan pokok, pemotongan pokok-pokok hasil daripada bencana, pemotongan rumput di seluruh kawasan, terutamanya kawasan perumahan dan juga taman-taman awam, pengurusan taman-taman awam. Kita ada 3 taman utama, yaitu Taman Tun Fuad, Taman Ujana Tropika dan juga Taman Awam Tanjung Lipat. Kita juga melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan playground di kawasan taman-taman perumahan. Kita mempunyai lebih kurang 348 playground yang perlu diselenggara sepanjang tahun. Jabatan Landscape juga berperanan besar dalam hiasan-hiasan untuk acara-acara rasmi seperti acara kebangsaan, sambutan hari raya dan sebagainya.
Dalam urusan hal ehwal pentadbiran, bahagian penyelenggaraan lanskap kejur dan pentadbiran jabatan menjadi tunjang utama jabatan ini. Bahagian ini terletak di tingkat 7, bangunan Centrepoint Sabah. 2 unit telah ditempatkan di bahagian ini, iaitu unit pentadbiran jabatan dan unit anak angkat dan lanskap kejur. Unit anak angkat dan lanskap kejur merupakan unit yang bertanggungjawab untuk merancang, memantau dan memeriksa taman permainan dan kawasan program anak angkat lanskap. Landscape kejur ni seperti gelanggang basketball, alatan permainan kanak-kanak, benches dan ada beberapa yang moden seperti alatan integrated dan juga fitness center yang berada di taman-taman awam yang lain. Ini kita punya kaki tangan yang membuat penyelenggaraan kerja-kerja pembaikan alatan buaian permainan kanak-kanak. Ini kita punya tukang kemahiran 2 orang yang bertugas dalam membaiki peralatan kita ya. Bagi memastikan keindahan lanskap sekitar bandaraya, unit projek-projek reka bentuk dan unit kontrak lanskap memain peranan yang mana kedua-dua unit ini adalah di bawah bahagian pengurusan projek dan kontrak lanskap. Bahagian ini dipertanggungjawabkan untuk menyediakan plan reka bentuk dan plan perancangan lanskap. Selain itu, salah satu tugas bahagian ini adalah memantau kontrak lanskap di jalan-jalan utama. Bahagian kawalan pembangunan dan pemangkasan pokok mempunyai 3 unit, iaitu unit kawalan pembangunan, unit pemangkasan pokok dan unit inventory pokok. Unit kawalan pembangunan berperanan bagi memproses plan lanskap, memproses dan memberi sokongan OC iaitu sijil layak menduduki dan tugas-tugas lain berkaitan kawalan pembangunan lanskap. Manakala unit pemangkasan pokok berfungsi menjalankan penyelenggaraan pokok-pokok matang, menyelesaikan aduan awam berkenaan pokok dan menyelaras pasukan kecemasan Jabatan Lanskap. Oh, macam cabaran ni kan. Kalau macam yang ini kan, kita akan tengok keadaan tanah dia dulu macam mana, keras ataupun tidak. Kalau macam dia licak, kita tidak akan buat. Kita cari kawasan yang tanah dia keras lah. Kalau kawasan dia macam curam sikit, tengoklah mana keadaan yang sesuai untuk kasih balance ni sekali. Kalau yang macam pokok tinggi memang kami punya tim lah yang akan masuk. Aduan awam yang paling banyak lah. Bencana pula kamu memang standby lah? Memang kami akan standby. Untuk bencana? Bencana. Memang kami akan terima awal lah. Untuk bencana begitu standby. Memang awal dapat info. Taman Awam di Bandaraya Kota Kinabalu dikendalikan oleh bahagian pengurusan Taman-Taman Awam Jabatan Lanskap. Bahagian ini menjalankan tugas penyelenggaraan, menguruskan kontrak penyelenggaraan, menyedia plan perancangan naik taraf taman awam, memantau keselamatan kemudahan taman dan orang awam dan menjalankan kerja-kerja pembaikan dan naik taraf taman secara dalaman ataupun in-house serta tugas lain yang berkaitan dengan pengendalian taman awam di sekitar bandaraya. Cabaran seperti kami staf lapangan, kawasan bertugas tu agak luas. Dan jika arahan untuk bekerja subuh awal pagi, kalaulah setiap daripada kita ni hendak menjaga orang cakap dia punya ikut arahan daripada KKM, government, ikut SOP, memang kami ni akan kena. Kepada publik atau orang awam yang datang ke taman ini, silalah jaga keselamatan dan kebersihan agar kita sama-sama selesa untuk datang dan beriadah atau berjogging atau berbisikal di taman ini. Antara unit-unit yang terletak di bawah bahagian pengurusan tanaman, kekemasan am dan pembersihan parit adalah unit pentadbiran nursery, unit pembersihan parit, unit penyelenggaraan tanaman, unit pemotongan rumput, unit kawalan rumpai, unit tapak semayan, unit hiasan lanskap, unit tindakan khas, unit pemungutan sisa kebun dan unit pemungutan sampah taman permainan. Beginilah kerja-kerja rutin bahagian pengurusan kontrak rumput. Setiap pagi pihak kami akan memantau kerja-kerja kontraktor
yang membuat pemotongan rumput di taman-taman perumahan dan komersial. Baiklah saudara, sekian laporan untuk minggu ini. Saya Nur Sarhana Zaki menyampaikan laporan untuk DBKK TV Online.